صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب الكون بديع بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يا مدان المثاني فهزار اليوم نظارا واستغيروا بجبل نبض حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس لنا بعد حيضتي نرضى أن معك فأمر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي كل أحمد يا سرور العالي حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasqal khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ajma'in. Kita muliakan, kita taati para hadirin hadirat wasabi khusus, tetamu-tetamu yang dimuliakan daripada para habaib, para tuan guru, para ustaz-ustaz. Mudah-mudahan dengan nazrah pandangan mata kita kepada wajah-wajah beliau mendatangkan cahaya di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya duduk-duduk, tuan rumah datang jumpa. Dia kata, "Ustaz cakaplah sikit sebelum insya-Allah kita dengar nasihat selanjutnya daripada tuan guru kita Ustaz Nazaruddin. Mudah-mudahan lebih menghidupkan hati kita. Amin ya rabbal alamin." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, baginya Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah kerana harta dan wanita, baginya harta dan wanita. Di sini tidak ada apa-apa yang kita boleh banggakan, tidak ada apa-apa yang kita boleh hadapkan, tidak ada apa-apa yang kita boleh selusuri lagi kalaulah niat dalam hati kita sudah terpesong selain daripada Allah dan Rasul. Saya dengar daripada kalam guru-guru saya dulu, daripada di padang mahsyar nanti beberapa orang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pihak Allah, bangun wahai orang-orang dermawan, wahai orang-orang derma. Sebahagian daripada hamba Allah yang dermawan itu bangun, separuhnya dihalau kembali dan separuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu protes, tak terima orang yang dihalau tak diterima oleh Allah, mengadu, "Ya Rabb, kami juga membelanjakan dahulu di dunia harta-harta kami untuk fakir-fakir miskin, untuk membangunkan agamamu. Kenapa mereka diterima dan kami dihalau begini, ya Rabb?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dusta, dulu kau di dunia memang kau keluarkan hartamu, tetapi untuk kau digelar pemurah dan pemurah. Apa yang kau nak sekarang semua dah dapat dah. Kami dah anjarkan, kami dah berikan apa yang kau nak ketika di rumah. Sekarang tak ada lagi apa yang tinggal kecuali azab sensarinya, wa na'udzubillah." Berseru lagi daripada pihak Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang alim, bangun para ulama, bangun sebagian orang-orang alim daripada di padang mahsyar nanti, separuhnya diterima dan separuhnya dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu yang dihalau protes, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kami menghabiskan masa-masa muda kami dalam menuntut ilmu. Kami perangi hawa nafsu kami daripada berfoya-foya untuk duduk di madrasah-madrasah dan berkelaki dengan para ulama. Kenapa kami dihalau dan kenapa mereka diterima?" Lalu Allah Subhanahu daripada pihak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tipu, kazab, tipu. Kau dulu belajar di muka dunia ini untuk kau digelar orang alim, untuk kau dipuja, untuk kau diangkat-angkat. Apa yang kau nak sekarang ini telah dapat ketika di dunia. Sekarang tidak ada apa-apa lagi yang tinggal." Lagi diseru lagi, "Hai orang-orang yang mati di jalan Allah, hai para syuhada, bangun dan bangun sebahagian manusia di padang mahsyar nanti. Sebahagiannya dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebahagiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihalau protes, 'Ya Rabb,
kami juga mengorbankan nyawa kami, mengorbankan masa kami, mengorbankan ketakutan kami, terjun dalam medan peperangan dan mati di jalan-Mu, wahai Allah. Kenapa kami dihalau dan mereka diterima? Lalu daripada pihak Allah Subhanahu wa taala tipu. Apa yang tipu bukan mulut-mulut mereka, bukan perbuatan mereka, tapi niat-niat di hati mereka itu Allah saksikan dan Allah beritahu, tak, bila kau berjuang di sisiku, kau berkorban dan kau mati, itu dengan satu maksud, iaitu untuk digelar pemberani dan pemberani. Apa yang kau nak semua dah dapat. Sekarang tak ada masalah lagi. Sekarang dan tinggal cuma azab sengsara ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya seru pada diri saya, pada hadirin hadirat, alhamdulillah ramai hari ini. Sebelum kita dengar daripada kalangan tuan guru kita, majlis ni majlis agung, majlis ni majlis syafaat Nabi, majlis ni majlis ilmu, majlis ni majlis nur. Tapi kita dapati kenapa beratus-ratus majlis kita hadiri dan tidak memberi kesan yang kuat dalam hati kita? Mungkin kerana niat di hati kita belum betul-betul tulus kerana Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti dan tanda niat itulah yang dipandang dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebegitu. 15 tahun dahulu pada hari yang sama, 19 Rabiul Akhir, itu wafatnya seorang ulama di tempat kita, iaitu Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. 13 bulan 5 tahun 2010 bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir tahun 15 tahun dahulu. Kita saksikan, kita ziarah Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. Kita tak panggil beliau Habib pun, kita panggil dia Amnya Ali. Saking dekat kita orang-orang Arab di Batu Pahat, ini sentiasa masuk dan keluar. Macam itu je rumah Habib Ali. Kita saksikan depan mata kita bagaimana Amir Ali bin Jafar Al-Idrus itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang Habib Umar bin Muhammad bin Safiq bin Salim bin Hafiz datang di Malaysia. Itu kalau Habib Ali masih ada lagi, tak ke Kuala Lumpur dulu, pasti ke Batu Pahat dulu. Itu beliau diziarah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Mekah, Habib Hasan Asy-Syatiri, Habib Abdul Qadir bin Segaf Asgaf. Itu orang-orang besar datang ziarah kepada mereka. Apa yang ada pada Habib Ali bin Jafar Al-Idrus? Pakaiannya begitu sederhana. Rumahnya sampai akhir hayat itu masih sewa lagi. Tak keluar, tak ke mana-mana. Pakaian saya cantik. Pakaian Habib Ali cumalah baju koko, kain dekat yang agak usang, songkok yang agak begitu. Tak keluar mana-mana. Tak ada kitab yang besar-besar diajar oleh Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. Tak ada anak murid yang ramai-ramai. Tak ada apa-apa yang secara zahiriah kita boleh banggakan dan kita nampak. Tetapi kenapa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu rupa? Habib Yusuf Al-Jufri itu ingatkan saya, dia kata, Habib Zaid, ini hari-hari kematian Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. Ini kuburnya sekarang tak putus-putus orang datang kami, bukan main daripada seluruh pelosok dunia. Kita kadang-kadang kitab keliling pinggang, pakaian kita cantik, dimuliakan di sana dan sini. Dan adakah selepas 15 tahun lepas kematian kita masih ada orang sebut-sebut nama kita seperti beliau? Masih ada orang ziarah ke makam kita seperti beliau? Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada susuk-susuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan saya pasti dan sangat pasti daripada guru-guru yang mengajar saya daripada dulu lagi, apa beza Habib Ali bin Jafar Al-Idrus? Iaitu niat yang tulus, ikhlas semata-mata untuk Allah, dari Allah dan kerana Allah, untuk Rasul dan kerana Rasul, dan yang lain-lain itu dijatuhkan tempat ketiga keempat. Dan insyaAllah mudah-mudahanlah kita betulkan niat kita. Mudah-mudahan majlis kita ini menjadi satu titik tolak untuk hati kita diselami cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kuat terus menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tempat dan masa. Kita serahkan majlis kita kepada Tuan Guru kita Al-Fadhil, Tuan Guru Ustaz Nazaruddin. Terus kata berkata, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Habib al-Mahbub al-Shafi al-Ilal farjil kurub bizni alamil ghulubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat hadirat rahimakumullah yang saya kasihi, yang saya hormati, ayah anda kita Habib Ahmad Al-Bashir, Al-Bashir, Habib Abu Bakar, para baik yang lainnya, Habib Zain Al-Bashir, para masyayikh asatizah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak hadir kita pada malam ini melainkan adalah daripada kerana ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih bahagia lagi kerana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ibadah-ibadah kita yang kita lakukan bukan daripada kerana rajin kita, bukan kerana daripada pandai kita, cerdik kita, kuat kita, kaya kita, bukan semuanya itu. Semuanya kerana daripada Allah SWT memilih kita. Allah Ta'ala menghendaki kita. Maka itulah nikmat yang paling besar yang dikurniakan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan orang yang kasihkan kepada kekasihnya Allah SWT, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Majlis umpama ni yang diadakan ini kerana tidak lain, orang yang mengadakan ini bibit dalam hatinya itu ada kasihkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tak datang ke sini melainkan kerana ini tanda kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menerima dan kita menerima kasih kita, menyambut kita dengan sebenar-benar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu untuk buat taat, tapi dengan berkat majlis yang dibacakan ini kisah-kisah Nabi, selawat, inilah kita harapkan supaya kita mendapat syafaat Nabi SAW. Tidak ada yang besar di akhirat melainkan syafaat Nabi, dan tidak ada bahagia di dunia melainkan kerana Nabi, dan tidak ada bahagia dalam kubur melainkan kerana Nabi. Semuanya kerana Nabi. Dunia ni indah kerana Nabi. Dunia ni indah kerana Nabi. Kalau tak ada Nabi, tak ada apa dunia ni. Bagi orang yang mukmin, orang yang muqin, orang yang yakin kepada ini kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhirat. Dalilnya mana? Dalil para sahabat, orang yang bersama dengan Nabi setiap pagi, setiap ketika. Dia tak boleh tidur kalau tak jumpa Nabi. Jadi kita makna mencurahkan ke dalam hati kita dengan majlis umpama ni, kan? Apalagi majlis insya-Allah seperti beritahu tadi itu ustaz saya Habib Umar nak datang. Habib Umar tu mana bayangkan seumpama tadi, tak boleh kita nak cerita mana bagaimana orang yang mengasihi, orang yang mengasihi yakni kekasih-kasih Allah SWT, dia akan dikasih oleh segala hati yang mengasihi junjungan Nabi kita dan juga kasih kepada Allah SWT. Itu dalil itu. Inilah tempat-tempat yang sepatutnya kita lakukan. Jadi Allah SWT itu menjadikan Nabi kita Muhammad SAW paling indah kejadian, yakni basyari, paling cantik, yakni rupa bentuk anak-anak Adam. Tidak ada melainkan Rasulullah SAW. Bahkan Allah Ta'ala menyempurnakan lagi. Ini kecantikan Nabi kita Muhammad SAW. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu melebihkan
Allah Ta'ala lebihkan lagi pada kejadian Nabi. Ini apa yang Allah Ta'ala kendaki, mana cantik ini, sempurnanya dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala jadikan rupa zahir Nabi SAW itu sangat indah, yang disebut oleh ulama, yang sampai kepada kita, yang kita dengar itu sebagai hasil zahir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi rahasia-rahasia yang mana hanya yang disebut yang diketahui, tak diketahui, hanya diketahui pun tak sanggup mana orang yang berjumpa dengan Nabi ini, yang sungguh kasih kepada Nabi, tak sanggup, mana tak tertahan. Begitu mana dikatakan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kesempurnaan Nabi ini ditambah pada zahirnya sebagai Allah Ta'ala, ini kejadian zahir sebagai Allah Ta'ala sempurnakan akhlaknya. Biasanya itu mana Ta'ala tambah. Ini kata Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqil 'azim. Itu akhlaknya Nabi. Dan sesungguh engkau Muhammad itu berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Sangat agung. La'ala khuluqil makna sangat agung, sangat indah. Tak terjangkau oleh kita. Kan? Semua sahabat yang bersifatkan Nabi, kalimatnya sepakat mengatakan bahawasanya kami tak pernah lihat dahulu daripada Nabi dan selepas daripada Nabi seumpama Nabi. Seperti Ali karamallahu wajhah yang sentiasa duduk dengan Nabi, mensifatkan akan Nabi SAW. Kan tidaklah Nabi SAW itu tak panjang, mana tinggi melampaui dan tidak rendah. Nabi itu dakhmur ra'si, mana besar kepalanya. Masuk besar ni, yakni selayaknya dengan tubuh badan Nabi yang sangat indah. Tulangnya, yakni kaf, gelangan tangan dan tulang dua kakinya itu keras, besar, juga selayaknya dengan keadaan Nabi SAW. Kulit Nabi itu, yakni mukanya merah bercampur dengan putih. Merah putih ini warna yang paling mulia itu. Nanti akhirat nanti ahli surga kulitnya ialah putih kuning. Kalau Nabi berjalan tu sama Tuhan daripada bukit, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Kami tak pernah lihat seorang yang seumpama Nabi dahulu atau kemudian daripada kami melihat seseorang. Sena Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW itu ahsanan nasi khalqan, adalah Nabi SAW itu paling cantik kejadiannya, wa ahsanuhum khuluqan, dan paling cantik akhlaknya. Juga Nabi itu tidak panjang, ini yang tinggi dan tidak rendah. Kami juga tak pernah melihat dulu dan kemudian seumpama Nabi. Begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, katanya ma ra'aitu ahsana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Ini tidak pernah aku lihat seorang yang lebih cantik daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari itu yang berlari pada mukanya Nabi SAW. Dia dengan sinaran, pancaran yang sangat indah, mana bersinar-sinar, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan setengah daripada kesempurnaan yang Ta'ala beri atau lebihkan kepada Nabi SAW itulah pada penglihatannya Nabi SAW. Ya, penglihatan Nabi ini mengatasi daripada penglihatan makhluk yang lain. Ya, ini tatkala naiknya Nabi SAW ke Isra Mi'raj, ke Isra Mi'raj. Allah Ta'ala kata, ini ma zaghal basar wala tagha. Ini tidak menyeleweng pandangan mata Nabi. Kita sampai satu muntaha yang sangat indah keadaan itu. Mata Nabi itu tepat, tidak menyeleweng dan tidak melewati apa yang dipandang oleh Nabi, yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada ayat-ayat tanda-tanda keagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang tepat maknanya. Ya, ni kita ni kalau sinaran yang terlalu terang, matahari yang memancar kepada kita, kita tak boleh pandang tepat. Kita akan singitkan pandangan. Bahkan kita akan pergi pandang kepada lain. Itu macam tu. Nabi tidak, tak bergerak. Maknanya tetap pandangan tu. Dalil kata pandangan Nabi itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak seumpama diberi kekuatan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan juga disebut yang bahwasanya Nabi SAW itu pernah bersabda, katanya aku itu melihat barang yang kamu tidak lihat, dan aku itu mendengar
apa yang kamu tidak dengar. Ini wasiat bagi Nabi. Setengah daripada ini apa yang Nabi lihat, barang yang tidak dilihat oleh kita, iaitu disebutkan dalam Bukhari, kan, riwayat daripada ini Asma binti Rasulullah SAW. Dia kata dia masuk pada Aisyah satu ketika itu ada korban asar, dan ketika Nabi sembahyang, kemudian terbit matahari, Nabi khutbah naik. Kata kalau Nabi khutbah, iaitu ditanya oleh Asma kepada Aisyah, kakaknya, ini adiknya Aisyah, katanya apa yang kata oleh Nabi SAW. Lalu katanya Aisyah, kita Nabi naik itu, Nabi kata, aku ni kayak ini belum pernah dilihat akan aku, melainkan ini seumpama dilihat akan aku sekarang ni, pada tempat aku yang aku berdiri ni, sehingga surga dan neraka, sehingga surga dan neraka. Jadi Nabi ingatkan, sesungguhnya diwahyukan kepada aku bahwasanya kamu nanti akan difitnah kamu di dalam kubur-kubur, seumpama fitnah masih Dajjal. Jadi rupanya sebelum Dajjal keluar ni, mana kalau siapa yang awal mati, dia akan punya fitnah seumpama fitnah Dajjal, atau mendekati fitnah Dajjal. Apa dia? Ya, ini nanti kamu di dalam kubur didatangkan, lalu akan datang soalan. Ini soalan biasa, kan? Talqin, sebab tu talqin yang dia ada tu, Masya Allah, kita Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni sejuk. Kalau tak ada talqin panas, apalagi tahlil tadi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni sejuk. Apa sejuk ni? Baca Quran ada, ini baca Yasin tak boleh, tahlil tak boleh, apa yang boleh. Masya Allah. Akan ini hadiah sahih. Makanya setiap talqin ada yang ni, kan? Soalan-soalan biasa marah Muhammad Nabi. Apa yang ditanya? Ya ini, ma'almuka fi hadzal rajul. Apa yang kamu katakan ilmu pengetahuan kamu, ya ini dengan ini rajul. Dikenaki rajul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertama-tama kita akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita tak diizinkan Allah Taala berdunia, inilah pertama nanti semua akan melihat Rasulullah SAW. Semua akan melihat Rasulullah SAW. Lalu berkatalah, ini orang mukmin atau orang meyakini sungguh kepada Nabi SAW, huwa Rasulullah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Setengah riwayat 3 kali. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bainat wal huda fa amanna wa ajabna wa taba'na wa sadaqna fanam salihan. Kata malaikat, apa dia? Ini lelaki, iaitulah penghulu kita Muhammad SAW. Dia datang dengan segala dalil dan petunjuk. Kami beriman dengannya, kami mengijabahkan akan dianya, kami mengikut dianya, dan kami benarkan akan dia. Berkata ulama, di atas qadar mulazamah seseorang pada dunia dengan Nabi SAW, ini mendengar hadisnya, berselawat ke atasnya, suka kepada orang yang dekat kepada Rasulullah SAW, suka berselawat, suka kepada yang bersangkutan dengan Nabi, kadar itulah kamu akan berada bersama Nabi dalam kubur, bahkan di akhirat nanti. Bayangkan. Nah, lalu malaikat kata tidurlah, sebab tidur pengantin, tidur, tak ada gangguan lagi. Kami tahu kamu itu, ya ini, ketika di dunia kau beriman, yakin sungguh bahwa inilah penghulu kamu sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan pula bagi orang yang ini munafik, orang yang murtad, ragu-ragu,
Sahih. Ketika itu sama soalannya. Ma'almu ka fi rajul. Kata rajul, apa pengetahuan kamu ini rajul? Apa jawabannya? La adri. Aku tak tahu. Aku tak tahu katanya. Tak ada dengan Allah. Aku kata, sebagaimana manusia banyak apa kata? Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa kenal Allah, kenal. Allah saja. Allah saja pernah tak mengaji lanjut lagi pada tu. Begitu masa Al-Sunnah wal Jamaah sifat 20. Tahu ke tak ulama mengarang macam mana? Ulama dahsyat kan? Ulama luar negara umat dah itu Fatani semua. Sekarang kita lagi pernah ke tak dengar? Ya Muhammad tahu. Tapi apa dia? Siapa dia? Apa perkataannya? Dia kata, ya, tak tahu. Kita lindung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keadaan pertama-tama kita nanti di dalam kubur. Maknanya mudah-mudahan kita ni dengan syafaat Rasulullah SAW kita akan dapat menjawab. Kita akan dikenal oleh Rasul. Bahkan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah. Kita tak mampu amal ibadah kita, ilmu apa satu pun tak ada. Maknanya, tapi dengan berkat kita bersama para ulama, para masyayikh, para guru-guru yang silsilahnya berantai sehingga kepada para sahabat. Ini ilmu yang benar, kan? Jangan ilmu yang tak betul. Seperti Albani, tak ada semua ulama i'tirad, pahaman. Dia pula jadi muhaddisin di zaman. Tanya ulama-ulama yang besar. Cari guru yang betul. Cari guru yang betul. Yang terkenal masuk, yang ilmunya ada guru. Inilah ilmu yang sampai kepada ini para sahabat yang mengaji langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau maksudnya Nabi melihat yang kita tidak lihat. Nabi melihat ketika itu. Dan banyak lagi. Mana sebagian daripada melihat, yakni Hanzalah ketika mati syahidnya, malaikat mandikan dia. Yang sangat masyhur ini Sayyidina Ja'far dan Abi Talib dengan Tayyab. Rasulullah beritahu pada sahabat, kami lihat yakni Ja'far bin Abi Talib sedang terbang dengan dua sayapnya bersama malaikat di dalam surga. Subhanallah. Itulah keagungan kebesaran ini junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat majlis ini mudah-mudahan kita dah ampun segala dosa kita. Kita tidak ada melainkan hamba pendosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar tu minta kepada Nabi SAW, ajarkan aku akan doa di dalam sembahyang. Setelah ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, apa dia katakan dalam sembahyang ini doa. Macam tadi juga ini doa yang kita kata fitnah boleh dajjal. 4 perkara. Yang Nabi ajar tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Azab kubur lain, fitnah kubur lain. Amin. Fitnati wa a'udzubika min fitnati masih dajjal. Amin. Fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup seperti sekarang. Ini kesabaran, taat pada Allah SWT dan keadaan ini. Kan untuk kita taat pun sabar, untuk balik pun sabar. Itu fitnah dalam kubur ini tadi. Ini soalan. Jadi ada pun azab kubur lain. Azab kubur lain, fitnah lain. Dulu fitnah, baru datang azab. Makanya doa tu lain. Dan doa yang diminta lagi oleh Sayyidina Abu Bakar minta Rasulullah, ajar kami doa dalam sembahyang. Selagi Allah maghfirli zalamtu nafsi. Ya Allah Tuhan kami, aku ini suruh mengaku mana zalamtu nafsi. Ya ini menzalimkan di atas diri aku. Kan? Wala furudzunuba illa anta, dan tidak boleh mengampun dosa mereka engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunkanlah dosa aku, ini akan pengampunan dosa engkau. Warhamni, dan rahmati akan aku, kasihan akan aku, innaka antal ghafurur rahim. Semua itu Maha Pengampun lagi Maha Sabar. Ini doa yang diajar kepada Abu Bakar, hakikat mengajar kepada kita. Sayyidina Abu Bakar siapa orang dia? Kita mengajar kepada kita, mana mengakulah yang kita ni memang banyak dosa, terutama yang bercakap maknanya. Nah, tapi kita harap dengan majlis ni tidak akan keluar, melainkan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala
tambahkan keimanan kita, ketakwaan kita, keyakinan kita, mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang yang kasih kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling penting. Allah Ta'ala jaga kita, pelihara kita, anak isteri kita, semua. Maka ahli Qur'an, bahkan semua umat Islam di dunia ni, dia menjadikan Islam itu yang wali wala alih. Dan Allah Ta'ala pertolongan kepada saudara kita ini dengan keberkatan seumpama ini majlis macam ni. Tapi malaikat juta-juta bilion, kan? Allah Ta'ala tak buka hijab je. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, kita tak pergi tempat lain lah. Setiap kali kita akan masuk, setiap kali akan kita berzikir, aku terselamat. Tuhan tak buka hijab, kan? Tapi dengan keyakinan kita, insya-Allah mana penuh dengan kita harap keberkatan. Dan yang paling penting, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Ta'ala ini keberkatan, terutamanya pada orang yang menganjur ke majlis ini, yakni diampun dosa dan keluarga dan semuanya dipelihara, dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, anak isteri dan semuanya diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebelum kita tutup majlis kita dengan doa daripada Habibana Ahmad Al-Bishri, InsyaAllah kita buai sikit rohani kita dengan selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti selesai daripada doa kita semayang isya berjamaah, kembali ada jamaah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adbatan yaji ratal alamin, ya والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني وترجي عظمة يدي رد kita
junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyari wa Sang Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu, kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyari wa salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa, kumpulkan kami dan bersama Nabi kekal di syurga, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyari wa وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم من يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورغبته. اللهم بحرمة النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بمدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا يا الله من الغافلين عنك ولا عنه قد غشنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم أنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا يا الله لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وعن شر ذكر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك أبدا ما أبقيتنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا مولانا يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا كريم، آمين يا رحيم، آمين يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وفقنا لطاعتك أجمعين. ربنا واجعلنا يا الله آلين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل يا كريم. Boleh ke semayang? Ada ulama tak?